Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya. Okay, Assalamualaikum kelas. So, untuk bulan Mei ni kita masih proceed topik pada bulan April sebab kita belum habis. Topik tindak balas redox agak panjang. So, memang biasa kalau kat sekolah pun akan makan masa selama 2 bulan untuk habiskan satu topik ni. Okay, walaupun yang previous subtopik, kalau ada yang kamu tak faham nanti kita revise semula. Okay, so hari ni cikgu akan proceed dengan kakisan logam. Okay, tindak balas redox yang berlaku apabila logam dioksidakan secara spontan melalui kehilangan elektron membentuk ion logam. So maksudnya daripada logam, kalau dia lost elektron, kalau dia donate elektron, dia automatic akan jadi ion logam. Macam tu juga kalau ion logam, kalau dia receive elektron, kalau dia terima elektron, dia akan jadi logam. Ingat, logam dengan ion logam adalah berbeza. Kat mana berbezanya kelas? Kalau logam dia tak ada cas, kalau ion logam dia ada cas. Contohnya magnesium. Kalau magnesium dia adalah logam. Kalau magnesium 2+ itu adalah ion logam. Okey. Tengok pula yang kedua adalah keelektropositifan logam. First of all, dah hafal kan siri elektrokimia? Ini daripada tingkatan 4 lagi. Cikgu ulang lagi hari ni siri elektrokimia macam mana nak hafal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. Okey. Potasium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, strontium, plumbum, hidrogen, cuprum, mercury and argentum. Okay, itu siri elektrokimia yang mesti ada dalam kepala kamu. Okay, untuk atas sekali kalium dengan natrium, potasium dan natrium, dia sangat elektropositif dan senang terkakis. Manakala daripada magnesium sampailah plumbum, dia bergantung kepada keelektropositifan logam. Dia lebih mudah hilang elektron dan lebih mudah terkakis. Manakala daripada cuprum sampailah argentum, dia sangat kurang elektropositif dan tak mudah kakis. So, bermaksud logam yang lagi atas lagi senang terkakis. Logam yang kat bawah sangat susah terkakis. Itu maksudnya keelektropositifan logam. Kita tengok pula sifat ketahanan logam. Okey, sifat ketahanan logam. Beberapa logam menunjukkan ketahanan berbeza terhadap kekakisan. Nampak? Macam kat sini kan, aluminium dia lebih elektropositif daripada Fe. Kalau dalam Se, Al atas daripada Fe. Bila dia atas daripada Fe, maksudnya dia lebih elektropositif daripada Fe. Tetapi aluminium lebih tahan kakis berbanding Fe. Kan? Tadi cikgu cakap yang atas senang kakis, yang bawah susah kakis. Tapi Al atas daripada Pb, dia susah kakis. Ferrum lagi senang nak terkakis berbanding aluminium. Maksudnya dia depends pada keelektropositifan. Okey. So, pada hari ini cikgu nak fokus pada pengaratan. Macam mana proses pengaratan tu berlaku. Soalan ni, benda ni menarik tapi ramai student tak suka. Nampak je gambar titisan air ni, dia dah tak suka. Ini namanya proses pengaratan. Okey, macam mana proses pengaratan berlaku? Hari ni cikgu akan explain sampai kamu faham. Kamu kena faham macam mana karat tu berlaku. Macam mana terhasilnya karat tu. Okey, pengaratan. First of all, pengaratan berlaku apabila kelembapan pada permukaan besi dia mempunyai kepekatan oksigen yang berbeza. Maksudnya pada besi tu dia lembap, tapi sini lembap, sini sangat lembap, sini kurang lembap. So bila ada kepekatan oksigen yang berbeza akan berlakunya karat. Okey, nak tahu karat akan berlaku kalau ada udara dan ada air. Okey, ingat ada udara, ada air, berlakunya karat. Okey, so
Pengaratan berlaku apabila kelembapan pada permukaan besi yang mempunyai kepekatan oksigen yang berbeza. Okey, kawasan yang berkepekatan oksigen yang tinggi. Kalau kawasan tu dia ada kepekatan oksigen dia tinggi, dia akan jadi katot. Ingat kelas, kalau kawasan tu dia ada oksigen yang tinggi, yang pekat, dia akan jadi katot. Manakala kawasan yang berkepekatan oksigen dia rendah, dia akan jadi anod. Ingat, kawasan satu permukaan tu, kalau oksigen dia tinggi, dia katot. Kalau oksigen dia rendah, dia anod. Okey, macam mana proses pengaratan besi tu berlaku? Okey kelas, ini gambar yang ni, garisan ni adalah permukaan besi. Ini permukaan besi. Okey kelas, so nampak tak? Sini ada macam terkakis. Okey, ini ada titisan air. Ini titisan air. Okey, titisan air tu, bayangkan titisan air tu dia macam tu kan, dia macam bubbles tu. Dia tak ada ruang kat tepi ni. Nampak? Ruang kat tepi ni. Okey, so ini permukaan besi tadi. Ferrum kan, besi, permukaan besi adalah ferrum. So ini titisan air. Nampak dekat sisi air tu, dekat air kan bentuk dia bulat macam tu kan. Dia ada tepi tu ada ruang, nampak ada oksigen. Okey, kat sini pun ada oksigen. Ni kan air kan, air tu H2O. So udara, oksigen boleh masuk kat sini. Kat sini. Ini permukaan besi. Okey, so cikgu kata kalau oksigen tinggi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi katot. So kat sini adalah katot. Kat tepi ni adalah katot. Okey, so kepekatan oksigen rendah akan jadi anod. Nampak tak? Ini permukaan besi kan, yang terhakis kan. Sini, oksigen kat sini je banyak. Kat sini tak ada oksigen, tak kena oksigen sebab ada air kat sini, so ada Fe sini kan. So kat sini kepekatan oksigen adalah rendah. Sini adalah anod. So katot di sini dan anod di sini. Okey, katot, oksigen tu jadi katot sendiri. So anod kita ni lah ferrum lah. Oksigen tak sempat nak masuk pun. So ini adalah Fe kan, cikgu kata ini permukaan ferrum, permukaan besi yang karat tu. So sini adalah anod. Anod adalah ferrum. Okey, nampak? Tengok explanation dia. Apabila besi bersentuhan dengan air, sel kimia terbentuk. Apabila besi disentuh dengan air, terus terjadinya sel kimia. Okey kelas, apabila besi tersentuh dengan air, terus terbentuknya satu sel kimia. Okey, pada pusat titisan air, ni titisan air kan. So ini pusat dia. Kepekatan oksigen rendah. Okey, ni titisan air. Pusat tengah pusat. Okey, kepekatan oksigen rendah. Pada pusat titisan air, kepekatan oksigen adalah rendah. So ferrum akan menjadi anod. Sini akan jadi anod dan mengalami pengoksidaan. Anod mengalami pengoksidaan. Kena ingat yang previous subtopik cikgu dah explain. Dekat anod akan mengalami pengoksidaan. Okay, so Fe2+, bila mengalami pengoksidaan, oil oxidation is lost electron. So ferrum akan lost electron, akan jadi Fe2+. Okay, ingat oxidation lost electron. Bila dia lost electron, dia akan jadi Fe2+, daripada Fe jadi Fe2+. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Apabila besi bersentuhan dengan air, akan terbentuknya satu sel kimia. So pada pusat titisan air, kepekatan oksigen adalah rendah. So ferrum akan menjadi anod dan mengalami pengoksidaan. Daripada ferrum akan jadi ferrum 2+, pengoksidaan release elektron. Okey, di hujung titisan air, ini namanya hujung titisan air. Di hujung titisan air, kepekatan oksigen adalah tinggi. So permukaan ferrum di sini akan menjadi katot. So kat sini jadi katot. Okey, sini anod, sini katot sebab kepekatan oksigen dia tinggi. Okey, bila dia jadi katot, dia akan mengalami penurunan. Okey, mengalami penurunan. Loss oil reduction is gaining electron. So, oksigen, first of all kan oksigen sini ni air kan. Oksigen akan react dengan air, akan receive elektron, akan jadi OH-. Kena faham, oksigen kan dia akan react dengan titisan air ni, dia akan receive elektron, terima elektron, menghasilkan ion hidroksida. Ingat dekat anod tadi kita dah hasilkan ion Fe2+, dekat katot terhasilnya ion hidroksida. Ingat anod terhasilnya ion Fe2+, dekat katot oksigen bertindak balas dengan air, menerima elektron, akan menghasilkan ion hidroksida. So, ion Fe2+ tadi akan bergabung dengan ion Fe2+ ni, bergabung dengan ion hidroksida ni. Dia akan menghasilkan satu pepejal berwarna hijau. Okey, Fe2+ plus OH- akan jadi FeOH, ferrum hidroksida.
ferrum hydroksida ni FeOH2 berwarna hijau kelas. Okey. Belum karat lagi. Okey, apabila ion apabila ferrum hydroksida, dia akan mengalami pengoksidaan. Akan jadi ferrum, dia akan terhidrat. Okey, dia akan terhidrat bila dia receive, nampak ni, dia react dengan oksigen lagi, dia akan jadi Fe2O3.H2O ni, maksudnya ferrum oksida yang terhidrat. So yang inilah namanya pepejal perang yang dikenali sebagai karat. Tadi dia mula-mula, okay, cikgu ulang lagi sekali. Okey, apabila besi dia bersentuhan dengan air, terus akan terhasilnya satu sel kimia. Okey, ini titisan air. Pada pusat titisan air, kepekatan oksigen adalah rendah. Apabila kepekatan oksigen rendah, dia akan menjadi anod. Di anod mengalami pengoksidaan. So, ferrum mengalami pengoksidaan jadi Fe2+ plus 2E. Manakala di hujung titisan air, kepekatan oksigen adalah tinggi. Apabila kepekatan oksigen tinggi, dia akan menjadi katod. Di katod, proses penurunan terjadi. So, oksigen akan bertindak balas dengan air. Receive elektron akan menghasilkan ion hidroksida. Okey, ion ferrum tadi bertindak balas, akan bergabung dengan ion hidroksida ni, dihasilkan satu pepejal hijau iaitu ferrum hidroksida. Pepejal hijau. Okey. So ferrum hidroksida ni akan terus teroksida, dia akan, nampak ni ada kehadiran O2 lagi, dia akan menghasilkan ferrum oksida yang terhidrat. So inilah pepejal perang yang dikenali sebagai karat. Okey, itulah proses karat. Kalau soalan pagi 8 markah, terangkan proses pengaratan, kamu kena cerita daripada awal. Kalau ada bagus, Missing someone